aliran angin musim timur laut. Okey, selain daripada berkenaan hujan, kita juga ingin beralih topik kita terhadap kesihatan tubuh badan kita. Tapi hari ini kita nak berikan sedikit fokus terhadap penyakit diabetes. Ya, jadi kita bersama dengan Dr. Sharifah Faradila Wan Muhammad Hatta, pakar perunding endokrinologi dan juga diabetes UiTM Private Specialist Center bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk pengetahuan semua, bulan 11 adalah bulan kesedaran diabetes sedunia yang mana akan disambut secara globalnya pada 14 November ini. Jadi doktor, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita pada hari ini. Doktor boleh berikan definisi apakah sebenarnya kencing manis dan juga diabetes yang perlu kita tahu sekarang ni. Okey, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini ya. So basically ramai yang tahu diabetes tu memang quite common. Kita dengar perkataan tu quite common, tapi ramai yang tak tahu apa sebenarnya diabetes ni. So basically diabetes ni adalah kadar gula yang tinggi dalam saluran darah, dan apabila ada kadar gula yang tinggi dalam saluran darah tu, dia boleh menyebabkan komplikasi sama ada acute ataupun pada masa ini ataupun pada jangka masa panjang. So kenapa kita ada diabetes tu ada beberapa jenis. It depends on the type of diabetes yang you ada, baru kita tahu mengapa kita ada diabetes. So diabetes ada type 1, ada type 2 dan juga ada gestational diabetes. So type 1 ni adalah apabila salah satu organ dalam badan kita dinamakan pankreas yang terletak kat belakang ni, dia tak berjaya menghasilkan insulin. Insulin adalah satu jenis hormon di mana ia berfungsi untuk meningkatkan pengambilan gula daripada saluran darah ke dalam sel-sel badan kita. So apabila sel-sel badan kita dapat gula tu, baru dia boleh berfungsi dan menghasilkan energi. Tapi bila berlakunya diabetes di dalam type 1 ni, dia tak dapat menghasilkan insulin, jadi tak dapatlah gula tu masuk daripada saluran darah masuk ke dalam sel. Jadi energi tak dapat dihasilkan. Itu type 1. Tapi apabila type 2 ni pula, type 2 ni pankreas ni masih berfungsi, tapi insulin tu dia macam tak sensitif terhadap gula tinggi. Dia perasan ada gula tinggi, tapi insulin tu dia tak berfungsi dengan baik. Jadi bila dia perasan gula tinggi tu, dia biar aja. So gula yang tinggi ada dalam saluran darah tu dibiarkan tak dapat diserap masuk ke dalam sel. Dan sekali lagi sel tak dapat berfungsi dengan baik untuk menghasilkan energi. Jadi bila sel-sel ni tak dapat substrate dia ataupun makanan dia, mulalah masalah-masalah di mana benda-benda lain berlaku. Dia terpaksa pecahkan lemak dan hasil-hasil byproduct seperti asid akan build up dalam badan. Selain daripada itu, gula yang tinggi dalam saluran darah itu pun boleh menyebabkan komplikasi lain juga. Itu adalah diabetes. So depends. Padat dan juga kata-kata yang digunakan sangat mudah untuk dipahami, tidak terlalu saintifik dan sebagainya. Bagaimana trend diabetes di Malaysia setakat ini? Okay, so it's a bit worrying sebab sekarang ni trend, as we notice from tahun 2000, 2012 dan pada tahun 2019 kita telah mengeluarkan satu laporan iaitu the National Health Mobility Survey. Pada tahun 2019 kita dapati dalam 5 orang rakyat Malaysia ni, salah seorang daripada mereka mempunyai diabetes. Ini adalah equivalent to 3.9 juta rakyat Malaysia sekarang ni mempunyai diabetes. Itu yang baru kita tahu ada diabetes, tapi kita tak tahu berapa ramai lagi yang di luar yang mungkin ada diabetes tapi tak pergi mendapatkan rawatan ataupun investigation seterusnya. Ramai lagi sebenarnya. So it's a bit worrying. Kenapa berlaku macam tu? Saya rasa kita boleh salahkan jugalah pemakanan yang kita makan every day. Kita most of the time kita macam we are quite proud with our Malaysian food kan, tapi most of our Malaysian food ni sebenarnya high in carbohydrate. So bila high in carbohydrate tu, ramai yang telah mengambil pengambilan karbohidrat yang berlebihan dan menyebabkan penambahan berat badan yang berlebihan. So kita dapati kadar obesiti juga meningkat di kalangan populasi kita. Itu menyebabkan risiko mendapat diabetes juga tinggi. Itu fakta yang pahit tapi perlu kita telan. Itu yang berlaku di Malaysia sekarang. Betul. Jadi bila doktor cakap mengenai karbohidrat itu kan menjadi gula. Jadi adakah itu faktor yang menyebabkan diabetes itu berlaku? Kerana saya difahamkan ada juga diabetes ini boleh menyerang kanak-kanak usia awal 2 bulan. Ini yang pernah berlaku dan kes yang pernah dilaporkan di Institut Jantung Negara. Jadi apakah perbezaan faktor-faktor ini? Okay, so saya rasa again we have to look at the different pathophysiology juga. Maksudnya yang 2 bulan tu mungkin dia ada beberapa jenis diabetes yang seperti saya terangkan tadi, type 1 dan type 2. Mereka yang datang pada menghidap diabetes pada peringkat awal seperti seawal 2 bulan tu mungkin
bukan type 2. Ya, type 1 di mana pankreas tidak berfungsi menghasilkan insulin. Tetapi yang agak common sekarang ni yang berkaitan dengan pemakanan, sejarah hidup keluarga, family history ataupun mereka yang mengamalkan kadar hidup yang tidak aktif ataupun sedentary lifestyle yang banyak macam duduk dalam office, banyak main komputer je ke, macam kanak-kanak sekarang pun ramai yang dah tak keluar sebab takut COVID lah apa sebagainya kan, tak dapat exercise, so menyebabkan berat badan berlebihan, mereka ini mempunyai risiko mendapat type 2. Itu yang agak common di kalangan populasi kita. Type 2 maksudnya orang biasa boleh dapat. Betul. Di mana insulin kita dia macam tak sensitif terhadap gula yang tinggi. Dia macam nampak je gula tinggi tapi dia tak dapat nak turunkan. Tak dapat sebab dia dah tak begitu sensitif lah terpanggil. Jadi bagaimana untuk kita mengenal pasti sekiranya seorang individu tersebut mempunyai simptom awal ataupun sudah mula terkena jangkitan ataupun terkena diabetes ini? Okey, ada beberapa simptom awal yang kita macam suspek seseorang itu mempunyai diabetes. Kadang-kadang simptom ni macam tak dianggap biasa. Contohnya kabur penglihatan, and then ada yang berat badan turun secara mendadak, tak dapat di-explain kenapa. Ada juga yang perasan kerap kencing, especially kerap kencing malam. Sebab kerap kencing, maksudnya kencing malam ni kita tak selalu bangun malam untuk kencing. Probably sekali tu ialah, tapi taklah sampai 2-3 kali. Bila kerap kencing malam macam tu, ataupun apabila selalu dahaga, selalu lapar, luka yang agak sukar untuk ubati, dan ada juga yang present kepada kami dengan infection di bahagian kemaluan. Itu adalah simptom-simptom awal diabetes yang di mana boleh dapatkan rawatan dan juga dapatkan khidmat nasihat daripada pakar perubatan. Jadi adakah diabetes ini apabila dia akan menyebabkan komplikasi yang seperti mana doktor ceritakan sebentar tadi akan boleh merosakkan organ-organ lain juga? Betul. So bagi kita kadang-kadang kita ambil mudah saja. Diabetes ni gula tinggi je dalam saluran darah. Kalau tak, kadang-kadang ada yang rasa macam saya tak ada simptom diabetes pun, tak naklah ambil ubat, nak ambil ubat ni lah, nak ambil ubat tu lah, tak payahlah ambil ubat. Tapi kita kena fikir, bila gula yang tinggi di dalam darah tu, kadang-kadang dia boleh menyebabkan kerosakan pada bahagian mata, saraf, buah pinggang, jantung, dan juga boleh meningkatkan risiko mendapat serangan jantung dan stroke. Bahaya sebenarnya gula dalam darah, tinggi yang dalam darah tu. Jadi kita kena ambil tindakan. Sekarang ni dah banyak doktor yang boleh merawat diabetes, banyak tempat yang boleh mendapatkan khidmat nasihat doktor untuk merawat diabetes. Jadi kena ada kesedaran. Kenapa, apa simptom-simptom diabetes, apa dia punya tanda-tanda awal, apa risiko dia, dan di mana kita boleh dapatkan rawatan. Bila kita sedar awal, kita boleh elak daripada dia menjadi lebih serius dan sebagainya kan. Doktor, kita ada seorang pemanggil di talian dari Sungai Besi iaitu Cik Ishak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, boleh teruskan dengan soalan Cik? Saya nak tanya, saya dah hampir 10 tahun dengan inilah diabetes ni, kecil manis ni. Saya punya berat badan pun kata-kata obesity lah. Dia jadi macam, saya jadi macam ego lah. Kalau saya jaga makan saya akan jadi hypo itu. Dia hypo. Lepas tu kalau saya tak makan, itu kan menggigil badan saya. Lepas tu saya tahu bila saya makan banyak, gula dia akan naik tinggi lah sampai ke 17, ke 15, jadi itu lah. Lepas tu kalau hypo tu sampai 1 sampai 4, 3 macam tu. Jadi saya nak tanya doktor, macam mana cara saya nak kawal tu antara obesity dengan supaya kita hypo dengan nak kurangkan bacaan gula dalam badan saya. Tanya itu saja, doktor. Okey, baik, terima kasih Cik Isa. Saya rasa banyak sebenarnya situasi seperti ini berlaku untuk penyakit diabetes. Kadang hypo sampai boleh jatuh pingsan tak sedar kan. Jadi bagaimana untuk mereka memastikan agar diet mereka itu seimbang? Okey, terima kasih di atas soalan tu ya Encik Isa. Betul. Sebenarnya salah satu sebab kita nak tahu kenapa kita hypo tu sebenarnya kadang-kadang bukan makanan sahaja. Kadang-kadang ubat-ubatan yang kita ambil pun boleh menyebabkan hypo juga. Jadi kena ada balance di antara ubat yang kita ambil, pemakanan dan juga aktiviti harian. So kena tanya balik
kenapa saya hypo ni sebenarnya? Okey, most of the time memang ubat lah. Jadi sekarang ni, pada masa sekarang ni, kita mempunyai pelbagai jenis ubat. Bukan sahaja satu ubat ataupun dua ubat yang boleh menurunkan kadar gula dan boleh meningkatkan risiko hypo. Kita ada banyak ubat yang selamat digunakan di mana boleh menurunkan kadar gula dan juga mengurangkan risiko hypo. Itu salah satu. Nombor dua, pemakanan yang kita ambil. Pemakanan yang kita ambil kena depends, kena seimbang juga. So kalau boleh, apa yang selalu saya ajar adalah bahagikan pinggan itu kepada 3. Setengah daripada itu adalah sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Suku daripada itu adalah karbohidrat dan suku adalah protein. So karbohidrat itu perlu juga. Tak semestinya kita stop terus karbohidrat. Jadi apa karbohidrat yang bagus adalah karbohidrat yang menyebabkan gula tak naik mendadak. So ataupun kita panggil high glycemic index. So contohnya kita kalau boleh kita elakkan daripada memakan karbohidrat jenis ini, contohnya seperti roti putih, nasi putih, dan juga macam gula yang kita masukkan dalam air, gula putih semua itu boleh menyebabkan gula naik mendadak. So kita tukar kepada karbohidrat yang mempunyai glycemic yang rendah, contohnya beras brown rice, roti brown bread ataupun roti yang mempunyai seeded bread. So those itu adalah karbohidrat yang bagus. Selain daripada itu, karbohidrat yang bagus adalah buah-buahan seperti jambu batu, apricot, plum, semua itu adalah karbohidrat yang bagus. So kita itu boleh menyebabkan kita elakkan daripada gula naik dengan begitu mendadak. Satu, untuk elakkan hypo tadi perlu berbincang dengan pakar perubatan untuk pertukaran ubat. Okey, nombor 3 pula, exercise. Exercise boleh menurunkan gula dan menstabilkan gula juga. So apabila kita exercise, gula akan turun dan akan menstabilkan gula dan menyebabkan insulin juga menjadi lebih sensitif. Dan dengan exercise pun kita akan lebih aktif dan boleh menurunkan berat badan. Jadi those are the 3 things yang saya sarankan kepada Encik Isa supaya tukar pemakanan, exercise selalu dan juga probably kena berbincang dengan pakar perubatan yang selalu Encik Isa jumpa tentang ubat-ubatan yang Encik Isa ambil untuk kurangkan hypo. Jadi dalam kes Cik Isa tadi, kalau Cik Isa itu berjaya menurunkan berat badan, bagaimanakah pula condition diabetisnya? Adakah semakin berkurangan ataupun bagaimana? Betul. Kita dapati most of the time kenapa seseorang itu mendapat diabetes adalah kerana berat badan yang berlebihan. Jadi one of the initial thing yang saya selalu bagi kepada pesakit saya sebelum saya mulakan ubat, tukar lifestyle, turunkan berat badan. Ada studies yang menunjukkan di mana apabila seseorang itu berjaya menurunkan berat badan, diabetes pun pulih sebenarnya. Tak perlu makan ubat pada jangka masa yang tertentu. Kerana insulin kita menjadi lebih sensitif untuk menurunkan gula. Ada pesakit saya yang berjaya turunkan berat badan, berjaya turunkan, mula-mula ambil insulin, kemudian kurangkan insulin, sekarang dia ambil ubat-ubatan sahaja, tak perlu ambil insulin. Dan ubat-ubatan tu pada kadar yang sangat minimal kerana dia berjaya mengawal diet dia dan menurunkan berat badan. Okay. Ada satu lagi pemanggil dari Pulau Pinang, Cik Azman. Assalamualaikum, Cik Azman. Ya, saya. Okey, Cik Azman, boleh teruskan dengan soalan Cik Azman. Ya, saya nak tanya doktor sikit tentang pengambilan suplemen yang selalu diwar-warkan dalam Facebook atau media sosial yang diwar-warkan sekarang ni lah. Adakah ubat-ubatan itu berkesan di samping ubat-ubat yang diberi oleh pihak hospital? Saya ni adalah pesakit mellitus diabetes type 2. Itu soalan saya. Okey, terima kasih banyak Cik Azman. Soalan cukup padat dan itu sebenarnya isu yang kita hadapi sekarang dengan kebanjiran media sosial. Betul. Terima kasih Encik Azman di atas soalan. Jadi soalan ni tak aneh lah bagi saya. Ramai pesakit saya tanya, boleh tak kalau nak ambil suplemen ni, boleh tak ambil suplemen ni? Tapi sebenarnya saya tak galakkan. Kalau boleh ambil apa ubat-ubatan yang doktor di hospital berikan. Kerana suplemen ni kita tak tahu apa isi kandungan suplemen. Walaupun dekat suplemen punya botol atau kotak tu cakap okey ada contain this, tapi some of the time kita tak tahu ada contain benda lain yang boleh menyebabkan kerosakan pada hati dan juga buah pinggang. Kadang-kadang ada pesakit saya cakap, saya ambil
ambil suplemen ni kencing manis saya turun. Tapi apa kandungan sebenarnya? Apa kandungan yang ada dalam suplemen yang boleh menyebabkan gula turun tu? Adakah dia boleh menyebabkan kerosakan pada hati dan buah pinggang? Ramai pesakit saya yang ambil suplemen ni menyebabkan bila datang balik ambil cek darah, ada masalah di buah pinggang, ada masalah di hati kerana pengambilan suplemen. Kerana suplemen ni kita tak ada macam ujian ataupun randomized control trial yang dilakukan terhadap ubat-ubat yang kita ada di hospital. Jadi kita tak tahu apa kesannya apabila kita ambil suplemen, sama ada baik atau buruk. Jadi kalau boleh saya sarankan elakkanlah daripada ambil suplemen. Kalau boleh tak payah ambil ubat-ubatan yang dibekalkan oleh hospital. Kerana kita tahu ubat-ubatan tu yes ada dia punya side effect, tapi side effect dia kurang daripada dia punya benefit. Kita tahu benefit dia lebih banyak daripada side effect dia. Tapi kalau suplemen ni kita tak tahu benefit dia berapa banyak, dia punya side effect berapa banyak, kita tak tahu. Jadi kalau boleh elakkan ambil. Okey. Kita ada buka talian dan kita ada seorang lagi pemanggil dari talian, iaitu Saudara Ahmad dari Johor untuk kita bawakan pada pagi ini. Mungkin ada soalan yang kita tanyakan. Hello, selamat pagi. Ya. Ya, Cik Saleh silakan dengan soalan. Hello. Ya, Cik Saleh. Assalamualaikum Cik Saleh. Cik Saleh kena jauh sikit daripada TV, Cik Saleh. Ya, saya daripada Kulai tu. Okey, Cik Saleh. Hello. Ya, Cik Saleh. Cik Saleh kalau boleh jauhkan sikit daripada kaca TV. Ya. Okey, baik. Teruskan dengan soalan Cik Saleh. Saya Saleh daripada Kulai. Saya Saleh daripada Kulai. Ya, teruskan dengan soalan. Saya telah mengidap pinjaman selama lebih daripada 20 tahun. Masalahnya saya sekarang, saya telah mengambil ubat daripada hospital lah. Saya pun sekarang ni insulin. Masalahnya saya sekarang ni adalah setelah mengambil insulin, kaki dan tangan saya kebas tu, dia orang kata tak hilang. Ada ke ubat yang lain untuk menghilangkan kebas kaki dan tangan? Pasal saya tanya dengan pihak hospital, dia kata memang tak ada ubat. Jadi minta doktor memberi tahu apakah ubat yang perlu saya ambil. Okey, baik. Terima kasih dengan panggil tersebut, Cik Saleh. Common sign jugalah kebas itu. Mungkin boleh ceritakan faktornya dan juga menjawab soalan Cik Saleh tadi. Betul juga. So, terima kasih di atas soalan Cik Saleh ya. Kebas pada kaki dan tangan tu salah satu komplikasi diabetes actually. So diabetes ni seperti yang saya terangkan tadi boleh menyebabkan kerosakan pada saraf, especially di saraf kaki dan juga tangan. So apabila kerosakan tu berlaku, ada beberapa organ dalam badan kita, apabila kerosakan berlaku, kita tak dapat dah nak return balik kepada normal. So salah satunya saraf. So apabila dah berlaku kerosakan, kita dah tak dapat kembalikan kepada normal semula. Maksudnya kita hilanglah dia punya simptom tu. Tapi apa yang kita boleh buat adalah untuk mengelakkan menjadi lebih teruk. So kalau nak mengelakkan daripada menjadi lebih teruk, kita kena pastikan kencing manis terjaga. Ya, kena pastikan insulin diambil, selalu monitor gula, pastikan gula tu terkawal dan pada target. Itu satu. Nombor dua adalah bila kita dah ada kebas tu, kita rasa tak selesa. Bila kita rasa tak selesa, kita pun rasa down lah. Kita rasa kadang-kadang depressed juga. Menyebabkan depression ni tak bagus juga untuk motivate seseorang tu membaiki dia punya diabetes. Jadi ada ubat-ubatan yang boleh kita kurangkan simptom kebas-kebas ni. Contohnya ada yang sarankan suplemen seperti methylcobalamin, B12, ataupun ada yang sarankan seperti ubat pregabalin dan gabapentin. Tapi apa yang saya sarankan adalah Encik Saleh tadi berbincang dengan pakar perubatan yang Encik Saleh selalu berjumpa untuk diabetes. Mereka lebih arif tentang keadaan Encik Saleh, kerana kadang-kadang bukan disebabkan diabetes sahaja yang kebas-kebas kat tangan ni, mungkin takut ada masalah lain juga. Tapi those are the things yang saya sarankan lah, suplemen dan juga B12 suplemen dan juga pregabalin ataupun gabapentin. Ada. Doktor, bagaimana dengan penggunaan stevia? Stevia ni lazim
dikaitkan dengan pesakit diabetes? Adakah ia benar-benar berkesan ataupun mungkin ada sikit saran pada doktor dalam penggunaan stevia untuk pesakit diabetes? Okey, alright, terima kasih. So stevia ni sebenarnya bagi saya tak galakkan pesakit saya ambil gula berlebihan di dalam air ataupun makanan. Tapi kadang-kadang bila kita stop ambil gula terus ni, kita rasa macam terkejut pula. Jadi macam tak biasa. Jadi sebab tu ada yang tanya saya, boleh tak kalau ambil stevia? Yes, boleh. Untuk gantikan gula putih atau gula pirang yang mereka selalu ambil, boleh. Buat sementara waktu, sementara kita hilangkan rasa untuk kita punya efek terhadap gula tu. Dia punya kadar glikemik tu rendah as compared to gula putih atau gula pirang. Boleh buat sementara waktu. Tapi kalau boleh, kita elakkan terus gula dalam pemakanan kita. Kerana apa yang kadang-kadang bila kita masak tu sebenarnya dah ada hidden sugars atau gula tersembunyi. Kita tak perasan. Kalau boleh tak payah tambah terus. Okey. Hampir 20 minit kita bersama dengan anda untuk kita berbincang mengenai diabetes. Mungkin sedikit kesimpulan daripada doktor untuk memberi kesedaran kepada penonton Selamat Pagi Malaysia dan juga seluruh rakyat Malaysia tentang pentingnya untuk kita menjaga diri kita. Betul. So diabetes ni is quite common, tapi tak susah untuk kita detect. Jadi ramai doktor sekarang ni dah aware tentang kepentingan untuk menjaga diabetes dan untuk kepentingan untuk mengelakkan komplikasi diabetes. Jadi sekiranya anda mempunyai simptom-simptom diabetes tu yang seperti yang telah kita terangkan tadi, sila dapatkan rawatan dan ramai di antara kami yang boleh menolong anda dan elakkan daripada komplikasi pada masa hadapan. Okey. Itu dia. Buah fikir daripada Dr. Sharifah Faradila Wan Muhammad Hatta, pakar diabetes dan juga endokrinologi UiTM Private Specialist Center. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi dan juga sudi menjawab soalan daripada pendengar Selamat Pagi Malaysia untuk hari ini yang membawakan bahaya diabetes ada penawarnya. Pastikan kalau anda ada ibu bapa di kampung atau di rumah yang mempunyai sakit diabetes, pastikan anda pantau ibu bapa anda itu, kerana penyakit diabetes ini sekiranya tidak dijaga boleh membawa kesulitan yang teruk sehingga ke pemotongan kaki, hilang penglihatan dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu perkara itu berlaku. Sebab itu kita bawa topik-topik ini untuk memberikan kesedaran untuk anda tentang penyakit diabetes. Ya, betul. Kita bermula pukul 8 pagi tadi. Sudah pun menghampiri pukul 11 pagi. 3 jam kami bersama dengan anda. Banyak pengisian menarik kami berikan kepada anda. Bermula dengan pilihan raya Melaka yang akan berlangsung pada 20 November ini. Selepas itu juga kita melihat jugalah bagaimanakah bajet 2022 mampu untuk memberi kesan dan juga nafas kepada PMKS dan juga banyak lagi yang kami kongsikan pada hari ini. Semoga semua pengisian 3 jam kita hari ini, satu tempoh yang lama sebenarnya kami kongsikan kepada anda, dapat dijadikan manfaat, jadikan tauladan, dijadikan inspirasi, kerana itulah antara topik-topik yang kita akan kupas setiap hari di siaran Selamat Pagi Malaysia. Dan juga selepas ini menyusul seusai saja siaran Selamat Pagi Malaysia ini, ada banyak lagi program menarik yang akan menanti anda semua, sama ada di saluran berita RTM dan juga di TV1. Pastikan anda terus setia bersama dengan RTM. Jadi pelancongan sudah pun dibuka, rentas negeri sudah pun dibenarkan. Yang paling penting sekarang adalah kita sendiri yang menjaga SOP dan juga patuh tentang apa sahaja yang telah pun diarahkan oleh kerajaan untuk kita menurunkan kes COVID-19 di Malaysia. Tahniah juga kepada anda semua yang telah pun menerima vaksin. Kejayaan demi kejayaan dapat kita lihat daripada program-program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Baiklah, saya Ridwan dan saya Syuhada Arifin. Terus kita bersama dengan TV1 dan juga saluran berita RTM sehingga kita berjumpa lagi. Selamat